Kira orang kebun orang kebun biasa kita jarang bercakap. Hari-hari kita tengok tumbuh-tumbuhan, pokok, rumput macam tu. Saya cuba buat sharing sikit. Nama syarikat saya Rasa Pitaya. Pitaya tu ada kawan-kawan yang tahu apa tu tak? Tak tahu. Ada tahu? Yes, pitaya tu dragon fruit. Dan rasa itu rasa sayang. Rasa ada satu tempat di Selangor. Bukan yang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ada satu rasa juga, tapi itu rasa SAH. Kita di Ulu Selangor, tepi Batang Kali yang famous tu, landslide tu. Tapi kita situ ada rasa. Nama dia rasa. Jadi tempat saya rasa, saya tanam pitaya. Jadi nama saya Rasa Pitaya Enterprise. Dan nama saya Lee. Boleh panggil saya Lee lah. Ini adalah baby saya. Bukan tujuan untuk pameran, next slide please. Slide ke. Yeah. Jadi saya starting dengan pengenalan diri saya. Saya kira orang KL, berasal daripada Kepong. Jadi jarang-jaranglah ada orang bandar yang buat pertanian. Saya kira special sikit lah. Semasa sekolah menengah saya pun sudah tahu saya punya tak suka dengan bandar sangat. Tapi kalau orang bandar kan, kita punya mindset, kita nak study apa, engineering, doktor, lawyer. Kita nak study itu, business. So saya masuk USM Business, Kewangan. Tapi last habis graduate, ini bukan yang saya nak. So saya cubalah buat yang perkara yang saya suka. Saya masuk dalam pertanian, try masa tu famous organic. So saya masuk organic, pertanian organik. Tapi lepas 2 tahun, baru saya fikir, pertanian ni bukan suka-suka awak ada tanah, awak ada modal, awak boleh masuk. Dia memerlukan ilmu, dia memerlukan pengetahuan. Jadi pada masa itu saya dapat info dekat Taiwan, dia ada technical course 2 tahun. 2 tahun saja saya rasa okey lah untuk belajar teknik-teknik. Saya pergi sana. Lepas pergi sana balik, rasa tak cukup lagi. Saya rasa nak menimba ilmu lagi. Jadi saya masih pergi sekali lagi untuk 4 tahun dapat master daripada Taiwan. So pada tahun 2019 saya balik daripada Taiwan, saya start full time pertanian sampai sekarang. Jadi ini adalah Facebook saya. Terima kasih. Bukan senang. Yang paling susah adalah gambar sebelah kanan atas kan. Itu saya gambar saya dekat Taiwan. Dalam Taiwan saya duduk dalam aircon room. 22 Celsius degree sepanjang tahun. Kenapa? Kita buat tissue culture. Tissue culture maksudnya kita menanam dalam botol kecil. Macam kalau tanam pisang kan sekarang semua guna benih tissue culture. Saya buat betik tissue culture. Dekat Malaysia belum lagi. Dekat Taiwan dia orang sudah biasalah betik tissue culture. Dan sebelah bawah ni adalah gambar saya tanam melon dekat Malaysia. Okay, next slide. Dan ini adalah kebun saya. Sekarang saya ada menjaga 3 kebun. Ini adalah kebun pertama saya yang seluasnya 10 ekar. Dan awak boleh nampak daripada kebun ini, dia sebenarnya bukit 1, 2, 3. Dan tengah-tengah dia ada satu kolam. Jadi kerana ini adalah kebun yang banyak berbukit, jadi kos permulaan dia tinggi sikit. Tapi ini adalah tanah bapa yang bagi sama saya lah. Tapi nama masih dia orang lagi. Tapi untuk mengusahakan ni, modal permulaan saya tinggi sangat. Baik, next slide. Belum masuk lagi. Ini adalah logo saya. Logo ni adalah sebiji pitaya. Adalah kerana saya mendapat sijil MyGet daripada Jabatan Pertanian. Jadi saya letak design lah logo untuk saya punya buah. Dan logo ini bukan yang high class punya lah. Bukan yang macam cantik sangat. Kerana ini logo design oleh saya punya isteri. Dan dengan lukisan tangan. Saya rasa tak payah untuk saya untuk pergi bayar orang design yang cantik-cantik. Tapi kalau dengan lukisan tangan, saya rasa dia pun rasa warm sikit. Kerana ini adalah apa yang kita ada. Okay, next slide. Dan kebun ini bermula pada tahun 2015 masa saya first time balik daripada 2 tahun technical course. Tapi lepas saya balik, setengah tahun saya pergi lagi. Dan masa itu saya bagilah ayah saya, tolong saya jagalah, saya pergi belajar sikit. Dia pun masa tu dia pun sudah separa nak besar. Jadi dia okey lah, pagi dia boleh kerja sendiri, petang dia masuk jaga kebun. Dan habis tahun 2019 dan modal permulaan saya 200,000, bukan 15 ringgit. 15 ringgit saya tengok saya pun, wah bagus lah kalau macam tu. Pasal ini kebun, kita nak buka tanah,
nak buat teres, nak buat longkang, nak buat jalan, semua tu kos. Kosnya terlalu tinggi. Tapi kalau awak dapat tanah rata, kos mungkin jimat sikit lah. Tapi untuk saya tinggi sikit. Dan starting 10 ekar. Lepas tu diusaha bersama ayah saya. Okay, next slide. Dan inilah bantuan, bukan 80,000 lah. Itu kategori tanaman 80,000. Ya, ya. Orang nampak gambar ni, awak kok sangat 80,000 macam mana awak dapat punya? Tak ada lah. Masa tu dapat 20,000 saja untuk fertigasi. Dan ini adalah mendapat sijil MyGap daripada pegawai Jabatan Pertanian. Okay, next slide. Okay, next slide. Slide seterusnya. Dan geran 20,000. Lepas tu saya pun ada register diri saya dengan Jabatan Pertanian lah. Pasal jabatan dia lebih jaga kepada penanaman lah. So saya pun ada hubungan dengan dia orang. Dan sekarang saya juga ada hubungan dengan perikanan. Kerana dari gambar tadi kan saya ada kolam ikan. Jadi saya cubalah buat networking sebanyak yang boleh dengan agensi kerajaan. Jangan kita hanya limited untuk satu saja. Banyak resource dia orang ada. Okay. Lepas tu next slide. Ini adalah bantuan yang saya dapat. Ada pump air, ada power sprayer, lepas tu ada tangki, lepas tu polybag lah. Polybag sebelah bawah sini adalah daripada madi dan baja-baja. Dan ini adalah tempat saya buat tanaman. Awak boleh imagine, dulu dia bukit macam ini, turun. Lepas tu kita potong jadi teres. Kerana untuk tanaman fertigasi kan, dia kena tekanan air yang dia seragam sikit. Kalau tinggi rendah banyak sangat dia susah. Okay, next slide. Dan ini adalah peralatan yang saya dapat daripada Madila. Tangki-tangki sebelah kanan sana dan sistem filter yang sebelah kiri sini. Okay, slide seterusnya. Slide seterusnya. Okay. Sebenarnya dari permohonan saya, mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman macam ni. Apa yang awak nak masa awak pergi pohon, dia orang cakap ni macam tak sesuai dengan kategori yang tak sesuai dengan kita. Yang first yang saya nak adalah yang merah tu. Merah itu adalah penapis pasir. Tetapi pada masa itu saya terlalu awal untuk apply penapis pasir ni. Penapis pasir ni harga dia 8,000. Tapi dalam fikiran saya nak itu kerana air yang saya gunakan untuk fertigasi adalah air kolam. Air kolam ni dia kotor sangat. Dia bukan kotor, dia ikan banyak, dia boleh hidup. Tapi untuk fertigasi, tube kita kecil. Kalau kita tak buat filter yang baik, dia akan sangkut dalam tube tu. Jadi kita kena buat sand filter. Untuk dapatkan sand filter ini, saya fikir, kalau saya dapat Agropreneur Muda, saya nak sand filter inilah. Tapi pihak pengurusan mereka rasa ini terlalu awal untuk awak. Better awak ambil baja, tangki yang lebih secure, lebih selamat. Kerana kalau untuk pasal air, awak boleh guna air TNP. Dia ada cara lain. Tapi saya, okeylah, saya pun ambil cadangan dia orang, saya apply. Lepas tu, ini saya keluarkan wang sendiri. Jangan hanya tunggu kerajaan, tunggu agensi bagi awak bantuan. Apa yang awak rasa perlu, awak kena cari jalan untuk selesaikan masalah itu. Jadi itu adalah pengalaman saya. Dia orang bagi apa yang dia mampu bagi, saya beli apa yang saya mampu beli. Okay, next. Dan inilah cili yang saya tanam. Masa itu kita tanam 4,000 polybag. Biasa dekat Malaysia, pengalaman kita adalah satu polybag boleh dapat hasil 2.5 kilo semusim. Tapi hasil saya mencecat 3.8,5 kilo per musim. Jadi adalah jauh lebih tinggi. Dan ini adalah kerana baja-baja dan sistem pengairan kita desain yang baja-baja diberi bantuan. Okay, next slide. Dan ini adalah lawatan pegawai madi. Lepas itu, next slide. Cili-cili yang kita kutip, satu hari kita boleh kutip lebih kurang 500 ke 700 kilo. Dan masa itu hasil cukup tinggi untuk 3.8,5. Tapi harga dia cukup murah. Average harga yang saya dapat hanya RM4 saja. Tapi kos kita 4.5. Kenapa? Kerana COVID. COVID lockdown, semua tak boleh jalan. Masa tu semua ada pengalaman lah. Macam mana awak tanam berapa cantik pun dia orang cakap market lockdown, tak boleh jalan.
Masa itu saya pun merupakan kontraktor, bukan kontraktor, ladang kontrak untuk Fama. Fama janji boleh ambil 4,5, tapi last dia cakap tak boleh jalan lah, boro. Kena cari jalan sendiri. Sampai kita pun buang banyak lah. Okay, next. Dan lepas cili kita tukar tanaman lain. Kita ada kacang buncis, kacang panjang, timun, terung. Okay, next. Ini juga lemon dengan itu sebelah kiri adalah apa nama dia, halia. Kita juga ada tanam halia bentung. Okay, melon ini anak saya tengah harvest melon. Okay, dan next slide. Dan kita juga ada jual jagung susu. Dan ini adalah gambar saya bersama YB Bulu selama masa itu. Kita ada pergi ke pasar tani yang dianjurkan oleh Fama. Dia suruh saya, Li, ada apa awak pergi jual lah. Masa tu saya tengah keluar halia, jadi saya bawa halia saya pergi jual. Okay, next. Dan daripada 4,000 polybag itu saya mendapat, walaupun rugi lah, tapi ada cash flow kita boleh buat. Jangan putus asa walaupun rugi semusim. Ada cash flow, saya buka lagi kebun baru 5 ekar. Daripada 10 ekar jadi 5 ekar. Ini 5 ekar kita starting dengan tanaman sayur. Tapi saya tak buat fertigasi kerana tempat ini dia tak ada sistem elektrik. Jadi saya kena buat conventional way. Tanam sayur, terung, kacang panjang, timun. Okay, next. Dan ini ada hasil saya. Sekarang saya tengah keluar pisang tanduk, satu tandang boleh dapat 17 kilo lah. Average ada 14 hingga 18 kilo. Jadi ada yang buat kerepek boleh cari saya. Okay, next. Selain daripada itu, saya juga buat nursery. Apa yang saya buat sekarang ni lah, saya diverse saya punya income. Saya tidak rely saya punya income dalam satu source saja. Yang source yang utama adalah daripada penanaman. Penanaman kita jual buah-buahan, kita jual sayur. Tetapi daripada situ saya buka nursery. Nursery ini ambil tempat yang kecil, tetapi dia punya value dia tinggi. Saya jual anak pokok betik. Satu baris macam ni mengambil masa lebih kurang 6 minggu. Dia sini ada 2,000 pokok, satu pokok RM1. 6 minggu, sebelah sini saja. Lebih kurang panjang pentas inilah lebar daripada depan sampai saya punya tempat berdiri RM2,000. Jadi kalau banding dengan terung, timun, labu kuning, dia punya nilai lagi tinggi. Jadi saya diverse lagi. Next. Selain pada pokok betik, kita ada buat anak pokok vanila juga. Vanila sekarang tengah hot juga. Ada sesiapa yang nak cari kontrak farm untuk vanila boleh cari saya. Kerana ada banyak kawan-kawan yang tanam. Lagi 2-3 tahun dia orang akan keluar hasil lah. Dan masa tu mungkin dia orang nak cari market juga. Okay, next. Dan selain daripada itu, saya juga transform saya punya kebun yang 10 ekar tu menjadi agrotourism. Jadi kita juga ada buat open days bagi family datang ambil hasil. Dan daripada agrotourism ni saya tak payah beli makanan untuk belah ikan. Dia orang beli makanan daripada saya, belah saya punya ikan, lepas tu ikan itu saya punya. Okay, next. Dan juga dia orang akan datang mengutip hasil dan bayar. Dia orang bayar untuk hasil dan dia orang kena kutip sendiri. Tak serupa dulu. Dan ini adalah lawatan daripada sekolah, lawatan daripada trips daripada Taiwan. Okay, next slide. Dan saya juga mendapat liputan media tapi mainly dalam Chinese punya Sinchu, Guangming, dan ini Sinchu lagi 1 tahun lagi dia datang cari saya. Okay, next slide. Situ adalah saya menyertai program Astro AEC dan dia orang datang syuting lah. Dan ini adalah reporter daripada Taiwan. Okay, next. Dan saya juga kalau ada peluang dia intern dapat cari saya juga mengambil intern ini sebagai satu saya punya social responsibility lah. Masa dia datang saya tengok dia ni perempuan dia daripada UMK Jeli Kelantan. Saya fikir wah, perempuan saya sini semua pekerja lelaki. Dan bukan setiap masa saya ada tempat kebun panas, boleh tak saya ambil? Saya fikir-fikir 2-3 hari saya tak boleh buat decision. Tapi last saya bagi tahu dia, okey lah, you nak saya cuba. Tapi kalau ada masalah kita boleh stop lah. Awak bagi tahu sama saya saja. Tapi finally dia habiskan dia punya internship terms 1 bulan. Dan apa-apa kerja dia pun buat, nursery punya kerja dia pun buat, outdoor punya kerja dia pun buat.
berat-berat betul-betul kerja dia tak buat lah berat-berat, saya panggil kuli lelaki buat lah. Jadi very good experience untuk saya. Lepas dia balik dia tanya saya, bos, kalau saya ada junior nak buat intern, boleh pergi tempat awak? Sure, bagi saya sure. Kerana daripada dia orang buat intern, saya boleh belajar daripada dia orang juga. Saya punya pekerja boleh tengok cara tak sama, dia boleh improve dia punya sendiri punya kerja. Walaupun dia orang datang intern, kita tak fokus pada productivity dia orang, tapi fokus pada dia punya macam mana dia energy ataupun momentum baru yang dia bawa kepada tempat kerja kita. Okay, next. Jadi isu dan cabaran kita yang biasa semua kebun sama, cost input, baja, biji, benih, racun semua mahal. Tapi harga pasaran kita tak boleh menentu. Kerana produk pertanian, saya labu kuning, awal labu kuning, dia labu kuning, semua labu kuning sama. Susah nak cakap, walaupun saya punya Wan Naga ada CJ My Gap, tapi kalau jual dekat pasar, dia orang tak kenal kita, dia tengok logo saja. Tahu sedap tak sedap, ini 3 biji RM10, itu 2 biji RM10, belilah 3 biji punya. Jarang-jarang kita akan try yang baru punya yang lagi mahal, jarang-jarang. Lepas itu saya kontrak farm dengan farmer, saya tanya dia orang, farmer bos, saya ni kalau saya dapat My Gap boleh dapat harga tinggi lagi ya? Apa jawapan dia orang? Sama sajalah. Jadi tak ada inovasi, tak ada push factors untuk kita promote barang kita sebagai My Gap punya barang. Jadi saya rasa ini kelemahan masa kini lah, tapi in future saya rasa boleh improve punya. Lepas tu tenaga kerja sekarang okey sikit, friendly lah. Kebun kita banyak pakai pekerja asing lah. Ada permit pun ada. Tapi sekarang okey sikit. Tapi in future saya rasa akan jadi masalah juga. Next year akan jadi 1,700 kan, kita kena ikut juga. Jadi kebun saya banyak menggunakan mekanisasi lah. Kita punya ada traktor saya ada 3 biji, mesin mini excavator ada 1 biji. Lepas tu pump semua pakai, kalau boleh kita pakai elektrik punya. Jadi bagi dia automation lebih sikit, jadi kurang direct kepada pekerja. Tapi kalau nak kutip hasil, kena pekerja juga. Okay, next. Dan saya dapat CJ My Gap, dan saya juga adalah peserta Jabatan Pertanian dalam program My Soil Doctor, dan antara peserta yang terbaik bagi negeri Selangor. Okay, saya rasa guys. Okay, next slide lagi. Jadi ini adalah satu scenes lah kita buat agrotourism. Dia orang datang naik ambil gambar. Jadi daripada jual labu 1 kilo 2,5, dia orang datang saya jual sama dia RM3. Kalau saya masuk pasar perung RM2,5 saja. Lepas tu dia ambil gambar dan kita ada jual jus juga. Jus dragon fruit jus apa-apa lagi lah yang kita ada dalam kebun kita. Okay, jadi saya punya boleh saya punya presentation sekarang. Boleh apa pun tahniah lah, berjaya lah dia buat kebun kasar modal tu 200,000. Saya dulu pun